Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syarah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Malam ni kita sambung pada tajuk benda yang dapat digunakan untuk membersihkan najis. Apakah benda yang dapat digunakan untuk membersihkan najis? Sebagaimana yang kita tahu bahawa kita sering menggunakan air untuk membersihkan najis. Maka pada malam ni kita akan lihat dengan lebih mendalam perbahasan di kalangan para fuqaha berkenaan dengan tajuk membersihkan najis dengan menggunakan air dan selain daripada air. Dalam pengajian yang lepas, antara perkara yang kita bincangkan ialah bagaimana Islam ni satu agama yang bukan sahaja menitik beratkan kebersihan dan kesucian di kalangan para penganutnya, tapi pada masa yang sama Islam juga memberi kemudahan dan keringanan. Antara contoh yang kita sebut dalam kuliah yang lepas ialah apabila kita memilih untuk membersihkan najis. Contohnya kita buang air kecil ataupun kita buang air besar. Kita memilih untuk menggunakan tisu ataupun benda-benda lain. Dalam pengajian yang lepas, kita telah membicarakan bagaimana para fuqaha mengakui bahawa najis itu masih ada. Sebab bila kita membersihkan kemaluan kita menggunakan tisu ataupun batu dan sebagainya, dia tidaklah sesempurna ataupun tidaklah sebersih apabila kita menggunakan air. Maka jumlah najis yang terlalu sedikit itu termasuk di dalam najis yang dimaafkan. Jadi tidak sepatutnya kita ini terlalu membebankan diri kita sehingga menyebabkan kita was-was dan sebagainya. Dia sama sebagaimana kita makan. Katalah tadi tuan-tuan makan di rumah. Orang Perlis ni dia suka makan apa? Laksa ke apa? Saya tak tahu. Katalah siang tadi, dekat-dekat dengan maghrib, pukul 6 lebih, makan laksa ke, mi ke apa ke. Anak baru balik universiti, dia pergi buat burger dekat mak dia, kat ayah dia, makanlah kita. Oh, kita dengar azan, kita tidak berkumur.
Ini antara tajuk yang pernah kita bincang sebelum ni. Kita tidak berkumur. Maknanya saki baki makanan tu, rasa makanan tu ada tak dalam mulut kita? Ada. Kita tak berkumur, kita tidak gosok gigi, kita datang masjid terus semayang. Apakah sah semayang kita? Sah. Sebab jumlah yang terlalu sedikit itu termasuk dalam keringanan yang diberikan oleh agama. Walaupun afdal, tidak dinafikan, afdal kita bersihkan dulu mulut kita. Itu contoh yang saya nak gambarkan tuan-tuan, bahawa dalam agama kita ini, walaupun dari satu sudut sangat ditekankan kebersihan, kesucian dan seumpamanya, pada masa yang sama ada keringanan dan kelonggaran yang agama bagi supaya kehidupan kita ni tidak terlalu sukar, tidak terlalu payah. Baik. Jadi kita sambung daripada situ. Apakah boleh kita bersuci pada dua kemaluan itu selain daripada air, iaitu menggunakan benda yang seperti pepejal ataupun cecair yang selain daripada yang kita sebut tadi? Yang kita belajar sebelum ni, kita bersihkan guna air ataupun menggunakan benda yang macam batu. Soalannya, boleh tak kita guna benda lain? Contohnya, tuan-tuan ada kain, tuan-tuan lap pada bahagian kemaluan tadi dengan menggunakan kain. Apakah boleh? Baik, maka dalam kitab kita ini, Imam Ibn Rushdi dia menyenaraikan beberapa pendapat. Dia kata yang pertamanya, sebahagian ulama berpendapat bahawa benda suci, sama ada padat, dia tu pepejal, dia padat, ataupun dia adalah cecair, boleh mensucikan tempat apa saja, tak kira apa. Dia padat ke, dia pepejal ke, dia cair ke, apa semua, dia boleh mensucikan apa sahaja. Bukan sahaja kemaluan kita, tapi benda lain. Katalah najis kena dekat betis, boleh tak kita guna benda lain selain daripada air dan batu yang kita sebut tadi? Maka Imam Abu Hanifah dengan pengikutnya kata boleh. Yang ni kalau tuan-tuan ingat, kita pernah bincang sebelum ini dalam tajuk hukum membasuh pakaian menggunakan mesin basuh. Saya ada sebut kepada tuan-tuan bagaimana pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah. Tadi kita sebut Hanafiyah. Ulama Syafi'iyah, contohnya yang terkemudian ni, seperti Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh dan sebagainya. Dia sebut tentang pendapat-pendapat ulama, dan salah satu daripadanya ialah bagaimana pendapat yang dia sokong, iaitu menggunakan mesin basuh, walaupun mesin basuh itu dia tidak sebagaimana yang kita faham, mengalirkan air, istilah mengalirkan air dan sebagainya, maka dia kata itu termasuk dalam perkara yang membersihkan. Sebab apa? Dia kata yang penting hilang 3 sifat najis. Bagaimana cara kita hilangkan 3 sifat najis itu? Maka terpulang. Jadi itu ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada pendapat yang kata mesti air mutlak, itu satu pendapat. Maka ini antara contoh perbezaan pendapat yang kita boleh belajar pada malam ini. Yang kedua, kata Imam Ibn Rushdi, sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa yang dapat mensucikan ketika istijmar, ketika kita basuh, kita sucikan pada dua kemaluan tersebut, dia kata, satu, kita basuh guna air, yang kedua, batu ketika melakukan istijmar. Dan dia kata ini pendapat Malik dan Syafi'i. Yang pendapat yang kedua ni kata, iaitu tak boleh menggunakan benda lain selain daripada yang disebut dalam nas. Tuan-tuan faham kan? Manakala hadis dia sebut hanya air dan batu, maka kita tak boleh memandai-mandai nak guna kain ke, nak guna tisu ke, tak boleh. Jadi kalau tuan-tuan mengaji, tuan-tuan dengar ada ustaz yang kata mesti 2 benda ni sahaja,
jawapan dia itu pendapat yang kedua. Itu pendapat yang kedua yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi. Lalu mereka berbeza pendapat tentang istijmar dengan menggunakan tulang dan kotoran binatang. Baik. Kita buang air kecil tepi highway, orang ramai. Nak tunggu yang tu tak dan. Kita pun pergi tengok tepi pokok mana, kita buang air kecil di situ. Tisu tak ada, air tak ada. Kita nak buat macam mana? Tiba-tiba depan kita nampak ada tulang. Kita ambil tulang tu. Boleh tak kita guna tulang tersebut? Ataupun tuan-tuan nampak perut ayam ke apa hak kering, benda yang daripada bangkai binatang hak kering, kita guna benda tu. Kata Imam Ibn Rushdi, dia kata ulama berbeza pendapat tentang perkara ini. Dia kata sebahagian ulama tidak membenarkan sebab ada hadis, ada nas yang larang kan. Sementara yang lain dia kata boleh, selagi mana benda tu boleh membersihkan, dia kata boleh. Maka dalam hal ini Imam Malik memberikan pengecualian terhadap makanan. Tak bolehlah pergi ambil roti gardenia dalam kereta pergi guna untuk cuci, kita buang air kecil. Ataupun dia kata menggunakan benda berharga seperti emas dan sebagainya, kita ada rantai banyak dalam belakang kereta tu buat keluar, pergi guna benda tu, tak boleh, dia kata. Jadi ini antara beberapa perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, kita bincang sikit tuan-tuan berkenaan dengan apa yang kita baca tadi. Baik, para ulama berbeza pendapat dengan apa yang kita sebut. Yang pertamanya yang kita sebut tadi ialah berkenaan dengan menggunakan tulang dan juga kotoran daripada binatang. Baik, ini antara perkara yang para ulama berbeza pendapat berdasarkan kepada bagaimana mereka menerima nas yang ada. Yang pertamanya tuan-tuan, agama mengajar kepada kita. Bagi tuan-tuan yang ikut kuliah kita sebelum ini, saya dah sebut banyak kali bahawa agama mengajar kepada kita melakukan sesuatu dan jangan melakukan sesuatu tu dia ada sebab. Maka bila kita dilarang, ada nas yang melarang kita menggunakan tulang binatang, alasannya kerana ia termasuk dalam makanan jin. Kita dilarang daripada melakukan gangguan terhadap makhluk lain, bukan sahaja jin tapi juga binatang lain. Sebab itu kita dilarang daripada kencing pada lubang, kan, kencing pada lubang. Tuan-tuan pergi masuk dalam semak, tuan-tuan nampak ada lubang, tuan-tuan pergi kencing kat situ, sikit lagi keluar benda tu, nak kata apa? Kita adalah kecemasan. Sampai kat klinik doktor kata sakit apa, nak kata apa? Nak kata apa tuan-tuan? Masalah. Saya cerita sikit lah, saya rasa pun dah cerita dalam kuliah. Ada sahabat kita, dia orang tua. Dia kata jururawat nak masukkan apa wire, tiup dalam kemaluan dia. Dia kata malulah. Jururawat pula muda. Jururawat kata tak apa pak cik, kami dah biasa dah. Ada bagi alasan dia dah biasa. Yang kita ni orang tua. Nak masuk tiup dekat bahagian alat sulit ni tuan-tuan, yang ni aib. Yang ni aib. Jadi agama mengajar kepada kita, kita jangan buat benda yang boleh mendatangkan kesusahan kepada kita. Jangan. Lubang tu tuan-tuan tak tahu apa benda yang ada dalam tu, maka bila kita ganggu, kalau yang keluar tu hanya semut, boleh tahan lagi. Yang kita bimbang, yang keluar itu benda yang boleh memudaratkan kita. Maka agama bila dia larang kita melakukan sesuatu, dia ada sebab. Baik, termasuklah berkenaan dengan aktiviti jin. Kan, aktiviti jin yang mana kita juga diajar dalam agama supaya kita tidak melakukan gangguan terhadap makhluk lain termasuk jin. Kita bukan sahaja dilarang mengganggu binatang yang sering kali dianggap hina, macam anjing. Kita tak boleh ganggu dia. Malah jin pun kita dilarang mengganggu dia. Baik. Antaranya contoh tuan-tuan sekalian,
Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan etika dan adab tertentu ketika makan dan minum? Pasal apa? Supaya kita tidak diganggu oleh syaitan. Itu tujuan dia. Contoh antara benda yang kita belajar ialah makan dengan tangan kanan, dan Nabi larang makan dengan tangan kiri. Sebab apa? Sebab syaitan aktiviti makan dan minum dia menggunakan tangan kiri. Kita dah cerita sebelum ini bagaimana orang yang mendakwa dia diganggu oleh makhluk halus dan sebagainya, tapi kehidupan dia tidak menepati adab yang ditetapkan oleh agama. Jadi macam mana dia nak berlindung daripada gangguan makhluk halus kalau dia sendiri melakukan aktiviti yang menyerupai aktiviti yang dilakukan oleh makhluk berkenaan? Ini contoh, kan? Selain daripada itu, yang kita ketahui iaitu orang yang makan tidak membaca bismillah. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, cerita bagaimana jin Islam ni pi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jin ni dia buat permintaan kepada Nabi. Hadis ni hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia cerita bahawa dia bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bekas. Dalam bekas tu ada air untuk berwuduk dan untuk Nabi beristinja. Bila dia bawa, Nabi tanya, siapa ni? Abu Hurairah kata, aku Abu Hurairah. Lalu Nabi pun minta kepada Abu Hurairah tolong carikan beberapa biji batu yang Nabi kata dia nak guna untuk bersuci. Nabi minta dengan Abu Hurairah tolong cari. Dan Nabi kata, dan jangan bawakan kepada aku tulang dan kotoran. Jangan pergi ambil lah hak kotoran binatang tu, jangan. Tulang pun jangan. Lalu Abu Hurairah kata kepada Nabi, dia kata, kemudian aku mendatangi baginda dengan membawa beberapa biji batu dengan menggunakan ujung baju hak dia pakai. Dan dia pun pergi letak di tepi Nabi, dan Abu Hurairah kata dia pun pergilah. Selesai Nabi qada hajat, Abu Hurairah kata dia pergi berjalan, pergi dekat dengan Nabi, dan dia tanya, kalau bawa tulang apa masalahnya? Kalau bawa kotoran binatang apa masalah dia? Sebab apa Nabi larang guna tulang, guna kotoran binatang? Maka Nabi kata apa? Nabi kata, huma min ta'amil jin. Nabi kata dua benda tu, tulang dan kotoran itu adalah makanan jin. Wa innahu atani wafdu jinni nasibin wa ni'mal jin fasa'aluni az-zad fada'autu Allah lahum alla yamurru bi'azmin wala birawthatin illa wajadu 'alaiha ta'ama. Jadi Nabi kata dua-dua tu, tulang dengan kotoran tadi, makanan jin. Para ulama yang mensyarahkan hadis ni, dia kata apa? Dia kata tulang tu jin yang makan. Tuan-tuan jangan tanya saya jin tu dia makan macam mana, saya pun tak tahu. Kan? Dia gonggong ke, dia buat sup ke, jangan tanyalah yang tu. Kan? Kita tidak dibebankan untuk tanya benda lagu tu. Tapi cerita dia, tulang tu makanan jin. Kotoran itu makanan haiwan tunggangan jin. Jadi jin ni dia ada haiwan dia, maka haiwan dia yang makan kotoran binatang tadi. Jadi kedua-dua itulah maksud kedua-duanya itu termasuk makanan jin. Dan Nabi menceritakan bagaimana rombongan jin datang berjumpa dengan Nabi daripada satu daerah bernama Nasibin. Dan Nabi kata, wa ni'mal jin, mereka ni ada sebaik-baik jin. Sebaik-baik jin. Dia macam kita lah, kan? Tempat kita ni tuan-tuan mesti ada orang yang bagus-bagus. Kalau kita sebut orang tempat tu, orang tahu ni tempat ni orang bagus-bagus belaka. Dia lagu tu. Jin pun dia ada kelompok lagu tu. Sebut jin ni daripada tempat yang nama Nasibin, ini adalah ni'mal jin, the best jin, jin yang terbaik.
Dia macam tu. Hatta kita hidup atas dunia ni pun tuan-tuan, macam ibu saya, dia sangat teringat dekat jiran dia masa kami di Johor. Sebab apa? Sebab di Johor tu tuan-tuan, di Jalan Dapat Johor Bahru tu, kami ada jiran-jiran yang baik. Sampai sekarang selepas 40 tahun, 50 tahun, hubungan tu masih lagi berjalan dengan baik. Pasal apa? Sebab orang dia baik-baik. Kan? Orang dia baik-baik, cara tutur kata dia, adab dia dan sebagainya, menyebabkan kenangan-kenangan lampau itu masih lagi dikenang sampai sekarang. Jadi manusia ni pun macam tu. Kan? Kita tahu orang ni orang yang bagus-bagus. Jadi jin pun dia ada, jin yang bagus-bagus. Lalu jin tadi berjumpa dengan Nabi. Fasa'alu nizad, mereka meminta bekalan kepadaku. Lalu Nabi kata, aku berdoa kepada Allah supaya mereka ni setiap kali mereka lalu di tempat yang ada tulang dan kotoran binatang, maka mereka dapat makanan padanya. Baik. Maka ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Imam Ibn Qayyim, bila kita mengaji bab bersuci ni tuan-tuan, kita kena tahu kenapa Islam tekankan sangat bab bersuci. Kita tengok apa kaitan makanan minuman jin dengan kita, dan bagaimana Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala disebut kaitan dengan setan. Kata Imam Ibn Qayyim sebagai satu contoh, air minuman. Dia kata dalam banyak-banyak air minuman ni tuan-tuan, ada minuman setan, iaitu arak ataupun khamar. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib guna anak panah, termasuk perbuatan syaitan. Maka daripada itu menunjukkan kepada kita bahawa ada benda yang kita tak boleh tiru, sebab itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang jahat. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Perangai orang kita, dia tidak sensitif dengan benda-benda yang tidak baik. Macam yang saya sebut dululah kepada tuan-tuan. Kan? Ada yang makanan dia bagi nama makanan yang buruk-buruk. Kan? Saya pernah cerita sebelum ni pengalaman saya di UK, macam mana ada makanan yang perisa babi, flavor tu bacon. Makanan tu halal, vegetarian, tapi perisa dia tu perisa babi. Boleh tak kita makan? Kan? Ataupun makanan tu makanan yang halal, rojak, tapi nama rojak tu rojak tonggek. Setengah orang kata rojak tonggek ni buruk, setengah orang kata tonggek tu maksud dia kita duduk tunggu kat tepi, tak tahulah, wallahu alam. Kan? Nasi kandak ganja, nasi ganja. Pasal apa bubuh ganja? Jadi ini antara benda yang tidak terlepas daripada perbahasan para fuqaha. Maka para ulama memasukkan penjenamaan, label, nama makanan ni dengan nama-nama yang buruk, nama dosa, benda yang haram ni dalam tajuk tasyabbuh. Dalam tajuk tasyabbuh. Malah bila kita mengaji bab basuh najis, bila kita buang air, kita buang air besar, buang air kecil, menggunakan air, itu juga termasuk dalam isu kenapa kita dilarang tasyabbuh, untuk membezakan kita dengan orang Yahudi, menyebabkan cara kita basuh najis kita berbeza dengan mereka. Islam sangat menekankan isu tasyabbuh. Kita ni tak mau bagi serupa dengan kaum yang ingkar kepada Allah. Maka dalam bab tasyabbuh ni tuan-tuan, nama makanan tu halal, minuman tu halal, tetapi kita menggunakan nama yang haram, ataupun nama tu nama orang yang berdosa, golongan yang fasik.
maka dia termasuk dalam hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia terdiri di kalangan mereka. Dalam mengulas hadis ni, Syekh Mulla Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Sesiapa yang menyerupai golongan kafir pada pakaian dia, termasuk pada makanan dan minuman dia, maka dia merupakan sebahagian daripada mereka. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, dia kata, katalah ada sekumpulan manusia ni berkumpul ramai-ramai, berkumpul buat makanan, minuman, barbecue ke apa semua. Lepas tu bawa lah minuman bekas dan sebagainya. Lepas tu dia ada orang yang pergi tolong tuang, duk berpusing-pusing sekitar mereka apa semua. Dia kata maka perbuatan itu haram kerana itu menyerupai orang yang berdosa. Dia contoh gini tuan-tuan. Tuan-tuan minum air. Tuan-tuan dekat Perlis ni biasa minum air apa? Air sejuk, air kowe, koko, air apa kan, buah ais, tuang air mineral dalam ni, halal tak? Halal. Tapi tuan-tuan pergi lagakan gelas, cheers, buat lagu tu, cheers, buat lagu tu kan, laga gelas. Pasal apa? Tiru ikut TV tu, duk tengok cerita orang putih tiap-tiap malam. Seronok juga minum, laga gelas apa semua. Kita minum air yang halal kepada kita, tak ada isu haram. Air sejuk je, air sirap, teh tarik, teh ais. Tapi kita tiru cara orang fasik, cara orang berdosa, cara perempuan-perempuan jalang dengan lelaki-lelaki dia, sugar daddy dan sebagainya. Kita tengok dalam movie, kita nak ikut. Cuma kita ganti dengan air yang halal. Apakah hukum perbuatan kita mengadakan majlis ataupun upacara sedemikian sedangkan air itu halal? Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, haram dan berdosa. Tak boleh. Walaupun air itu air yang halal, makanan itu makanan yang halal. Maka ulama membahagikan uruf ni tuan-tuan kepada dua uruf. Satu uruf dia panggil uruf yang sahih. Satu lagi uruf dia panggil uruf yang buruk, fasad. Baik. Apa dia uruf yang sahih? Uruf kita, adat kita yang tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, tidak bercanggah dengan agama, yang tu kita boleh buat kan? Yang tu kita boleh buat. Bi'ah kita, adat resam kita, apa-apalah yang tidak bersalahan, silakan. Contoh, masa nak kahwin dulu tuan-tuan, kita orang Melayu kena ada apa? Dia panggil tepak sirih, bekas pinang. Itu masa bila tu? Masa bertunang, berisik, masa kahwin, berisik dengan bertunang. Haram tak tuan-tuan? Tak haram. Adat. Kecuali ada kepercayaan yang salah, yang tu lain. Tapi sekadar kita bawa tepak sirih apa semua tu, itu tidak salah kan? Itu tidak salah. Sampai sekarang ni ada orang buat dah dengan daun sirih yang palsu. Dia buat dengan plastik. Pasal apa? Sebab sekarang ni orang kahwin jauh-jauh tu kan, payah. Nak cari hak fresh tu payah. Sikit lagi susah nak urus kan, susah nak urus. Dia buat dengan plastik. Saya kata biar betul. Kawan saya tunjuk, ada kat kedai tu. dia tunjuk, ada. Sebiji macam cerita yang kita cerita dalam kuliah sebelum ni. Ada orang bukan Islam, dulu-dulu dia letak limau yang betul. Lepas tu saya jumpa, lepas tu saya tengok limau plastik. Saya tanya dekat Cina tu, "Tokek, pasal apa you letak limau plastik?" Dia kata, "You pun tahu kita letak ini limau yang betul pun Tuhan bukan makan. Yang lagi sakit hati," dia kata, "budak Melayu pergi curi," dia kata. Budak Melayu pergi curi. Budak Melayu ni pun satu hal. Dia tengok limau tu menyelerakan, dia pergi curi. Jelas sekali Cina ni kata, tak apalah kita buat plastik.
Tak apalah yang tu. Tapi apa yang kita nak cerita tuan-tuan sekalian, uruf ni dibahagikan kepada dua. Satu uruf yang sahih. Maka kita orang Melayu, kita ada adat resam apa semua yang tidak bersalahan dengan agama. Tuan-tuan nak kekalkan, silakan. Bentuk rumah, tuan-tuan nak ikut rumah Minangkabau lah, rumah Terengganu lah, rumah Perlis, rumah Kedah. Saya pun tak tahulah rumah Kedah, rumah Perlis macam mana. Tapi kalau ada binaan tertentu, reka bentuk tertentu, selama mana dia tidak bercanggah dengan agama, silakan. Kan? Tuan-tuan nak pakai baju Melayu, Teluk Belanga. Nak pakai baju Melayu masuk dalam sampin, kat luar sampin. Tu pulang, kan? Selama mana dia tidak bersalahan. Dan kita cerita sebelum ini dalam bab tasyabbuh, pakaian lelaki dengan pakaian perempuan, walaupun kita boleh kita diwajibkan tak boleh sama pakaian lelaki dengan pakaian perempuan, tapi ada tempat-tempat tertentu nampak macam pakaian perempuan tapi orang lelaki pakai. Nampak macam pakaian lelaki tapi orang perempuan pakai. Boleh? Orang Kelantan dia pakai kain batik. Orang tak panggil dia pondan. Sebab memang pakai orang Kelantan macam tu. Kita tengok jubah orang Arab, dia pakai jubah. Jubah ni orang lelaki pun pakai. Walaupun kita kata jubah ni macam orang perempuan, tak, orang lelaki pun pakai jubah. Maka tengok kepada keadaan, kan? Tengok kepada keadaan. Itu yang menyebabkan para ulama membahagikan uruf kepada dua. Baik. Maka antara perkara yang disebut oleh para ulama ialah kita jangan sekali-kali menamakan makanan kita itu dengan makanan yang haram, walaupun makanan itu sendiri adalah makanan yang halal. Jangan guna nama yang haram. Jangan guna nama yang haram. Contoh, kan? Contoh sebagaimana nama manusia, kan? Nama manusia. Nama manusia ni tuan-tuan, kan? Dulunya ada satu orang anak Umar yang nama dia Asiyah, ni dalam Sahih Muslim. Nama dia Asiyah, kan? Asi ni derhaka, orang yang buat maksiat, Asiyah. Maka Nabi menamakan dia dengan nama Jamilah. Jadi kalau ada orang nama dia tak elok, kita tukar nama dia. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah manusia pun kita diajar supaya tidak menggunakan nama yang buruk, maka dengan sebab itu fatwa-fatwa para ulama mengatakan bahawa hatta kepada makanan dan minuman pun tak boleh kita namakan dengan nama yang buruk, tak boleh. Contoh, tuan-tuan minum air mineral, tuan-tuan bergurau dengan anak-anak, dengan kawan-kawan, ni arak ni minum, kan? Minum, maka itu adalah haram. Kenapa? Sebab walaupun dia adalah minuman yang halal, tapi tuan-tuan menamakan dengan nama benda yang haram, maka itu tidak dibenarkan dalam agama. Baik. Jadi sidang hadirin mukminin, maka dengan sebab itu para ulama telah memberikan sebab-sebab, kan, kenapa perkara seperti ini berlaku dan menyebabkan para ulama berbeza pendapat di antara mereka. Baik, seterusnya apa yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi. Dia kata sebab berlakunya perbezaan pendapat ini mengenai membersihkan najis selain daripada kubul dan dubur menggunakan selain daripada air, iaitu apakah tujuan bersuci dari najis dengan air? Adakah dia sekadar membersihkan atau kerana memang ada kelebihan lain yang dimiliki air secara khusus? Baik, Imam Ibn Rushdi dia campakkan satu persoalan kepada kita. Setengah ulama yang kata kalau basuh mesti dengan air, tak boleh dengan benda lain selain daripada apa yang disebut dalam nas. Maka dia kata timbul isu, persoalan, sebenarnya yang bertegas tak boleh membasuh kemaluan selain daripada air itu sebab apa? Dia kata sebab apa? Adakah dengan sebab air tadi dia ada keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki oleh benda lain, ataupun sebab apa? Maka dia kata ulama yang menyatakan bahawa air tidak memiliki keistimewaan secara khusus
Mereka berpendapat bahawa boleh bersuci menggunakan benda suci, cair ataupun padat. Pemahaman seperti ini didukung dengan bolehnya mensucikan dua lubang kemaluan tadi selain daripada air. Maka alasan mereka apa? Iaitu hadis Ummu Salamah. Dia kata, aku adalah wanita yang memakai pakaian panjang sehingga menyapu kotoran di jalanan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, yutahhiruhu ma ba'dah, yang selepas itu membersihkan yang sebelumnya. Maknanya bila pakaian tu walaupun dia kotor, tapi bila dia kena dengan tanah, seret dengan tanah, tanah tu yang membersihkan pakaian itu. Mana tak guna air pun, tak guna air. Maka ini contoh yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi. Ada pendapat ulama yang kata walaupun kita tak guna air, kita boleh bersihkan tempat keluar najis tadi walaupun tanpa menggunakan air. Baik, saya bagi contoh dekat tuan-tuan, fatwa-fatwa yang ada dalam negara kita. Ada satu soalan, orang tanya, hukum menggunakan white baby ketika membersihkan najis baby. Kita ada bayi, kita ada anak kita anak kecil, duduk dalam kereta, okay. Dia buang air besar, baby ni buang air besar. Hak paling senang apa dia tuan-tuan? Wipe lah. Kita guna wipe, hak tu yang paling senang. Jadi boleh tak kita tak guna air, kita guna wipe? Wipe tadi mungkin ada alkohol, mungkin ada sabun, ada sikit sabun, mungkin ada pewangi, fragrance, kan? Kita guna wipe tadi untuk bersihkan punggung baby tadi. Maka saya baca kepada tuan-tuan, nak tunjuk kepada tuan-tuan perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang perkara ini. Baik. Maka di antara apa yang disebut dalam fatwa ini, iaitu kewajipan menggunakan air, yakni menyiramkan air kepada tempat najis. Ini contoh pendapat yang kata kok mana apa kena air. Dia tak boleh, tidak memadai dengan menggunakan wipe. Baik. Contoh yang disebut di sini ialah yang dipetik daripada kitab Raudatul Talibin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Dia kata syarat penggunaan alat selain daripada air. Yang pertama, hendaklah benda tersebut sesuatu yang suci dan bukannya najis. Jika sekiranya seseorang itu beristinja dengan sesuatu yang najis, maka hendaklah dia membersihkannya sekali lagi dengan air. Yang ini kita fahamlah, kan? Yang kedua, hendaklah benda itu kering dan kesat. Oleh itu tidak sah benda yang bersifat licin dan basah. Ini antara sebab dia tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i, kenapa di dalam negara kita ni ada orang kata tak boleh guna white baby? Sebab white baby tu dia basah. Bila dia basah, maka dia tidak cukup syarat kalau mengikut pendapat ini. Berbeza dengan pendapat yang pertama yang kita sebut tadi. Baik, yang ketiga, dia kata benda itu bukanlah benda yang dihormati, seperti makanan, tulang binatang dan sebagainya yang saya sebut tadilah. Tuan-tuan tak boleh pergi ambil roti untuk bersuci, tak boleh. Baik. Maka antara benda kesat dan kering yang boleh menggantikan air untuk tujuan istinja adalah tisu tandas. Yang ni kita tak petikai. Dalam negara kita, fatwa dalam negara kita, tisu tandas memang boleh kita guna. Cuma kita biasa dengan tak biasa je. Bagi orang tak biasa, dia tak boleh buat. Saya ada kawan saya ni lawyer tuan-tuan. Dia bukan orang kampung, orang tak kerja, orang tak mengaji tak. Lawyer, orang kaya, lawyer. Dia cerita kat saya, dia pergi Korea. Masa pergi Korea tu lah dia kata sakit perut. Sampai touchdown, landing dekat airport di Korea tu, cari toilet. Pergi toilet tuan-tuan.
Masa tu dia kata zaman tak mengaji bab istinja, bab bersuci, semua ni tak mengaji. Zaman tu dia kata zaman kita cara orang kampung, nak kena ada paip getah juga. Nak kena ada paip getah. Airport di Korea pula tak ada paip getah. Tak ada paip getah. Dia cerita apa kat saya tuan-tuan? Dia kata kita tak biasa guna tisu. Itu kali pertama dia kata seumur hidup guna tisu. Tisu hak dekat bekas tu ada dua gulung. Habis dua-dua gulung dia guna tuan-tuan. Habis dua-dua gulung. Dia kata ingat balik pengalaman tu, dia kata balik Malaysia ngaji ni bab yang kita kata bersuci ni, cara nak guna apa ni tisu dan sebagainya, barulah balik mengaji. Sebab tu penting kita ni tuan-tuan, bila kita bermusafir, kita melancong, cuba tengok bab-bab fiqh, bab fiqh, hukum hakam tu kita perbaiki ilmu kita. Saya sendiri pun tuan-tuan dulu kita mengaji lama dah bab sapu khuf. Bab sapu khuf. Cuma kita tak pernah letak dalam kepala. Sebab kita tak perlu pun, kita di Malaysia ni nak sapu khuf buat apa? Air kita banyak, cuaca kita elok kan. Kita tak ada cuaca snow turun kat Perlis ada. Kan? Tak ada. Jadi kita tak ada keperluan sangat. Bila pergi Eropah, baru tahu, baru kita nampak benda-benda macam ni penting untuk kita pelajari. Baik. Maka kesimpulan dia tuan-tuan, fatwa yang ada di kebanyakan negeri di Malaysia ini, dia kata kok mana pun white baby tak bersih. Dia tak suci. Kita guna white baby boleh, tapi lepas tu kena jirus dengan air. Itu pendapat yang kedua yang kita sebut tadi. Lepas tu dia kata air mesti mengalir di tempat yang bernajis. Jadi kalau tuan-tuan guna white baby ikut pendapat yang kedua ni, maka boleh guna white baby tapi kena siram juga dengan air. Lepas tu dia kata tak boleh air musta'mal. Maka dia kata kenapa white baby semata-mata tidak boleh? Sebab dia ada air sabun, dia ada pewangi, yang mana dia kata itu tidak menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi saya cerita pada tuan-tuan dua pendapat. Tuan-tuan boleh nilai di antara dua pendapat tadi. Jadi pendapat yang pertama yang kita sebut daripada apa yang dinyatakan oleh Imam Ibn Rushdi, dia menyebut tentang pendapat-pendapat ulama. Dia kata bila kita berkeras kata hanya air sahaja, apa dia kelebihan yang ada pada air menyebabkan kita tidak membuka ruang kepada kaedah yang lain. Baik. Kemudian dia bagi contoh lain. Dia kata kalaulah air sahaja yang boleh membersihkan, kenapa dalam banyak athar yang lain menunjukkan bahawa tanah juga boleh menjadi pembersih kepada najis. Jadi ini lontaran yang dibuat oleh Imam Ibn Rushdi dalam masalah ini. Bagi peluang untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, sidang hadirin mukminin, jadi akhirnya Imam Ibn Rushdi dia bagi kepada kita contoh bagaimana ulama Hanafiyah berbeza pendapat dengan ulama Syafi'iyah dalam masalah ini. Dia kata di mana ulama Syafi'iyah kata membasuh najis dengan menggunakan air adalah ibadat yang tidak dapat dijangkau dengan akal. Maksudnya kita tak boleh fikir. Itu kata ulama Syafi'iyah sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi. Maka dia kata perdebatan antara ulama Hanafiyah dengan ulama Syafi'iyah berterusan kepada isu apakah bersuci dengan air merupakan ibadat semata-mata atau memiliki alasan yang rasional. Ini adalah perdebatan yang diwarisi dari orang-orang terdahulu kepada yang selepas daripada itu. Ni balik semula macam yang kita cerita sebelum ni, iaitu ibadat ni dia ada ibadat yang dipanggil sebagai yang dipanggil sebagai ta'abbudi, dengan satu lagi ta'akkuli. Kalau ta'abbudi kita tak boleh nak bincang lah. Contoh yang kita sebut sebelum ni, sembahyang maghrib 3 rakaat, 3 tuan-tuan bincang macam mana sekalipun 3 rakaat. Tuan-tuan rajin pun 3 rakaat, musim panas pun 3 rakaat, musim sejuk pun 3 rakaat, waktu panjang pun 3 rakaat, waktu pendek pun 3 rakaat, qasar pun tak ada, 3 rakaat juga. Itu contoh yang kita panggil ta'abbudi, tak boleh ubah. Benda yang bersifat ibadat, sami'na wa ata'na. Tapi kalau dia ta'akkuli, kita boleh fikir, dia punya reasoning dia, alasan dia, kita boleh fikir apakah ada sebab lain. Maka air tadi sebahagian ulama kata dia termasuk dalam ta'akkuli. Jadi kalaulah zaman kita hari ini ada cara lain dan cara tu dia lebih baik ataupun sekurang-kurangnya dia setanding at par dengan air, maka kita boleh menggunakan cara tersebut. Maka berbalik kepada white baby tadi, kalau kita ambil salah satu pendapat yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi, kita tak payah guna air mutlak. Kan, kita boleh menggunakan white baby tersebut sebab dalam white baby tadi dia ada ingredients, kan, kandungan-kandungan yang boleh menghilangkan semua sifat-sifat najis. Kan? Semua sifat najis. Warna najis boleh hilang, kan, dengan alkohol yang ada pada dia, kan, dengan fragrance yang ada pada dia, dengan elemen-elemen sabun yang membersihkan itu, yang deterjen yang ada pada dia, menyebabkan bila kita guna wipe 2-3 kali, maka najis tadi bersih. Bau dia tak ada, dia ada bau wangi, dia bersih sebab dia ada deterjen, kan, dia ada alkohol yang memudahkan kita hilangkan apa ni, ain najis berkenaan. Maka ini salah satu contoh, kan, pendapat-pendapat yang ada yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi, dan disebut kenapa ulama-ulama berbeza pendapat di antara satu sama lain. Maka pendapat yang pertama yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi tadi ialah yang penting kita hilangkan najis. Yang penting kita hilangkan najis. Kemudian dia mengatakan bahawa sememangnya air mempunyai kekuatan dalam menghilangkan najis dan menghilangkan kotoran yang melekat pada pakaian, di mana kekuatan tersebut tidak dimiliki oleh selain daripada air. Kerana itulah manusia banyak menggantungkan diri kepada air dalam membersihkan badan dan pakaian mereka. Dan ini adalah alasan yang bagus. Dan sebagaimana yang telah kita sebut sebelum ini, bahawa selain daripada itu,
bila kita kata membersihkan air ini, dia termasuk dalam ta'akuli, maka suhu juga memainkan peranan yang penting. Kan, mesin basuh kita boleh set temperature dia. Air tu kita nak suhu berapa? 40 Celsius, 60 Celsius sebagai contoh, maka dia lebih membersihkan dengan sebab ketinggian suhu. Selain daripada sabun yang bagaimana yang kita gunakan, walaupun mesin basuh itu dia tidak macam kita jirus air di bawah kepala paip sebagaimana cara orang dahulu lakukan. Jadi itulah contoh tuan-tuan sekalian perbincangan yang disebut oleh para ulama. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.